Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So hari ini kita sambung di bahagian 2 bagi bab 3 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Okey, semalam kita belajar punca apa tu kuasa 2, apa tu kuasa 2 sempurna dan apa tu punca kuasa 2, dan juga kita telah menengok macam mana kita mengira benda tu menggunakan alat teknologi iaitu kalkulator dan tanpa menggunakan alat teknologi. Jadi hari ini kita akan tengok lagi 3 standard pembelajaran. Yang pertama iaitu kamu boleh menganggar kuasa 2 nombor, kuasa 2 satu nombor dan punca kuasa 2 satu nombor. Yang kedua, kamu boleh membuat generalisasi tentang pendarapan yang melibatkan kuasa 2 nombor yang sama dan juga punca kuasa nombor yang berbeza. Dan yang ketiga, kamu boleh mengemukakan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, itu saja ya untuk standard pembelajaran. Jadi hari ini cikgu terus bagi kamu contoh soalan dan macam mana kita mau kira ya. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan A. Okey, kamu dibagi suatu nombor kuasa 2. Okey, dan kamu kena anggarkan. Kalau dia cakap anggar, maksudnya ni kan, anggar ni maksudnya jawapannya belum tepat lagi ya. Jawapan yang menghampiri. Okey, jawapan yang menghampiri. Jawapan yang menghampiri tepat. Jadi dia punya jawapan tu belum tepat lah. Kalau kamu tekan calculator memang tidak akan sama. Jadi kalau kamu ada contoh soalan A, 5.35 kuasa 2. Macam mana kita mau anggar nilai ini? So yang pertama sekali kamu kena cari 2 nombor yang paling menghampiri nilai itu. Okey. Okey, katakan 5.35. Jadi kita ambil 2 nombor, cikgu letak sini ya. Step 1, pilih 2 nombor bulat yang mengapit nombor perpuluhan ini. Jadi bila cikgu tengok 2 nombor bulat yang mengapit tu maksudnya nombor perpuluhan ni di tengah-tengah. Okey, yang mengapit dia adalah nombor 5 dengan yang mengapit nombor 5 maksudnya di antara, so yang diapit di tengah-tengah tu adalah nombor perpuluhan kita tadi. Okey, dan satu lagi nombor yang mengapitnya adalah nombor bulat 6. Okey, 5. Jadi maksudnya 5 ni yang lebih kecil daripada nombor perpuluhan ni dan 6 ni adalah nombor yang lebih besar daripada nombor perpuluhan ini. Jadi, bila kamu sudah dapat ni, baru kita pergi step yang kedua. Okey, step kedua. Okey, kita bagi nilai kuasa 2. Kedua-dua nombor pengapit tadi. Jadi cikgu ambil ni balik. Kita tulis balik sini. So, bila kan cikgu cakap kena cari dia punya nilai pengapit kan, nilai kuasa kedua-dua nombor iaitu ini nombor 5 ni. Apa kuasa 2 nombor 5? Iaitu 5 kali 5 atau 5 kuasa 2 sama dengan 25. Begitu juga dengan nombor 6. 6 akan jadi 6 kali 6, 36. 6 kuasa 2. So, sekarang okey, step ketiga. Bila kamu sudah buat tu, ini step terakhir, tulis jawapan anggaran kamu. Jadi, kamu pun tulis macam ni. Maka, 5.35 kuasa 2 ni, kita copy ni.
adalah di antara 25 dan 36. Itu je jawapan akhirnya. Di antara. Okey. Okey. Sekarang kamu sudah nampak kan dia punya apa tu step penyelesaian untuk anggarkan kuasa 2 ni. Sekarang kita cuba tengok soalan B. Kita ikutlah step tu satu-satu. Okey, step yang pertama. Pilih nombor bulat yang mengapit nombor perpuluhan ini. So, cikgu ambil nombor perpuluhan ni. So, apa nombor yang mengapitnya? Okey. Apa nombor yang mengapit? Nombor 27.7. Nombor yang mengapit 27, yang kecil daripadanya nombor bulatnya adalah 27. Okey. Manakala betul. Okey, nombor yang mengapit adalah nombor yang senang kita mau cari kuasa 2-nya, kita cari. Okey, nombor 20. Okey, lepas tu di nombor bulat yang senang kita mau cari kuasa 2-nya selepas 27.7 30. Jadi, bila kamu sudah pergi step ini, step yang kedua, kita pergi step yang ketiga. Bagi nilai kuasa 2 bagi kedua-dua nombor pengapit tadi, iaitu nombor 20 dengan 30 ni. Jadi bila cikgu cari, kuasa 2-nya adalah 20 kuasa 2, macam ni kan. 20 kuasa 2 ataupun 20 kali 20 sama dengan 400. Manakala 30 kali 30 sama dengan 900. Jadi, kamu sudah boleh tulis step ketiga ni jawapannya. Maka kamu akan dapat tulis macam ni. Maka 27.7 kuasa 2 adalah di antara nombor ini. Yang step kedua tu kita ambil 400 dengan 900. Okey, settle. Sekarang kita sudah siap untuk menganggar jawapan, untuk menganggar kuasa 2. Sekarang kita pergi menganggar punca kuasa 2. Ini kita menganggar nombor punca kuasa 2. Okey, sekarang kita ada soalan punca kuasa 15 dengan punca kuasa 0.08. Jadi, sekarang sama juga stepnya, ada 3 step. Okey, kita carikan apakah nombor pengapit bagi punca kuasa 15. Iaitu kita cari nombor itu mesti yang nombor senang kita punca kuasakan. Okey, yang tidak ada nombor perpuluhannya nanti. Ataupun nombor tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. So, kita akan tulis step pertama. Okey, ambil jawapan ni, kita letak di tengah-tengahnya. Okey, kita letak tengah-tengah. Sorry. Okey. Iaitu apa nombor pengapitnya yang lebih kecil darinya? Iaitu nombor punca kuasa 9. Macam tu. Okey, punca kuasa 9 ni adalah kuasa 2 sempurna. Kemudian ada satu lagi nombor pengapit yang lebih besar daripadanya, iaitu lepas 9 apa punca kuasa sempurna seterusnya? Iaitu nombor 16. Jadi, bila kamu sudah tulis nombor pengapit tu, apa kamu kena buat? Kamu kena cari dia punya nilai untuk punca kuasa tadi. Kalau tadi itu kita cari, yang ini kita cari nilai untuk kuasa 2-nya ini. Macam ni ya, kita cari kuasa 2-nya ini. Ini macam ni, cikgu tulis. Sorry. Ini kan, kita cari punca kuasanya. So, 9 kuasa 2 jadi 3. 16 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi, kamu sudah dapat ni kan? Barulah kamu tulis jawapannya. Maka
Punca kuasa 15, ambil nombor soalannya balik. Copy. Lepas tu adalah di antara 3 dan 4. Macam tu je. Settle. Sekarang kita pergi dekat soalan B. Okey. Okey, sekarang kita dibagi soalan seterusnya, iaitu punca kuasa 0.08. Jadi jangan kamu takut kalau dia nombor perpuluhan pun sama juga. So cikgu copy balik step ni semua, cikgu tukar ubah, kita ubah namanya aja ya. Okey. Ini dia jadi 0.08. Dan yang ini kita cari satu nombor kuasa 2 sempurna, yang nombor yang sempurna lah dalam bentuk perpuluhan, iaitu 4 kan. Kalau 4 maksudnya 0.04. Ikut berapa titik perpuluhannya ni. Begitu juga yang ini. Selepas 4, 9 kan punca kuasanya. Okey, cikgu letak sini lah supaya kamu nampak. Senang kamu Ni ya. Nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Ini cikgu letak sini. Jadi kamu senang buat keputusan nombor apa selepas itu macam tu. Nombor kuasa 2 pertama 1, lepas tu 4, lepas tu 9, lepas tu 16, lepas tu 25, lepas tu 36, lepas tu 49, lepas tu kita sampai situ dulu . Okey, ini nombor kuasa 2 sempurna yang pertama. Okey, jadi kamu boleh pilih sudah ya. Sekejap cikgu kasih center dulu dia ni supaya kamu senang buat pilihan. Sebab ini bila kamu tekan calculator, dia terus dapat tepat. Jadi 4 kan, ini kan 8, 0.08. So sebelumnya yang lebih kecil adalah nombor kuasa yang lebih kecil di sinilah 4. Jadi kalau ni perpuluhan kita tukar jadi 0.04. Yang ini selepas lebih besar daripada 8, 9 kan. Okey. 9. Jadi di sini akan jadi 9. Tapi disebabkan dia perpuluhan, kamu tukar dia menjadi ikut berapa titik perpuluhan? 0.09. So, lepas tu kamu tekan calculator punca kuasa 0.04 ni. Okey, cikgu kata kamu tengok calculator. Lepas kamu pergi step yang pertama, kamu sudah cari 2 nombor yang mengapit nombor ini, kamu akan dapati, okey, sekejap. Kamu akan nampak dapat 0.04 dengan 0.09. Sekarang kita kena cari nombor ini. Okey, 0.04 ni sama dengan, tekan calculator kamu akan dapat 0.04, tekan sini 0.04, punca kuasanya sama dengan 0.2. 0.2. Okey, kalau kamu tekan untuk punca kuasa 9, 0.09, kamu akan dapat 0.03. Jadi, kamu pun tulis jawapan kamu, maka punca kuasa 0.08 sama dengan, duduk di antara 0.2 dan 0.3. Macam tu. Okey, settle. Sekarang, kita boleh bergerak ke SP yang kedua. SP kedua ialah menghitung nilai pendarapan bagi suatu nombor yang sama nilainya dan juga suatu nombor yang berbeza. Kan, yang ini. Nombor yang sama, punca kuasa nombor yang sama dengan punca kuasa nombor berbeza. Jadi kita tengok dulu punca kuasa nombor yang sama. So nombor tu tidak kisahlah dia perpuluhan kah, pecahan kah. Okey, so cikgu tengok ni ya.
Cikgu ambil nombor yang sama. Punca kuasa 2 kuasa 2. Macam mana kita mau selesaikan bila dia didarab dengan punca yang sama? So first kamu tulis punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 sama dengan, kamu kasih gabungkan dia punya rumah-rumah ni. Cikgu ambil rumah-rumahnya ni ya. Iaitu punca kuasa dan nombor di dalamnya ni kamu akan kasih gabungkan. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 2, 2 darab 2. Macam tu tulis. Barulah lepas tu kamu selesaikan. Punca kuasa 2, 2 darab 2 darab 2, kamu dapat, bila kamu dapat macam ni kan, dia akan jadi rupanya macam ni. Copy, ini kita sudah ajar kamu kan yang sebelum ni. Sorry. Ini bila 2 kuasa 2 sama dengan, sama sudah kan dalamnya ni, bila sudah sama, kamu just ambil je satu nombornya sebagai jawapan akhir. So, jawapan akhirnya adalah 2. Ini kalau nombor tu sama, senang kan? Pertama, kamu kasih gabungkan dia punya punca kuasa ni, kasih panjang. Nombornya ni kamu kasih masuk dalam rumah-rumahnya tu, dia tu tulis 2 kali 2. Bila dia sama 2 kali 2, jawapan akhirnya terus kamu boleh dapat, ambil je salah satu nombor dalamnya ni. Okey. So, kita cuba tengok soalan yang kalau kita darab puncanya tidak sama. Okey, kita tengok ni ya. Punca kuasa 3 darab punca kuasa 12. Punca kuasa 3 darab punca kuasa 12. Sama juga, first kamu akan ambil, kita kasih gabung dia punya rumah-rumah tu. Cikgu ambil ni, copy. Punca kuasa 3. Dia mesti duduk dalam tu. Darab dengan 12. Bila sudah dia darab 12, apa yang akan berlaku di dalam tu, matlamat kita mesti kasih sama. Kita mau kasih cari faktor penghubungnya. Kita mau di dalam ni kan supaya macam ni sama. Jadi macam mana kita mau kasih sama? Kita akan cari faktor penghubungnya. Macam mana kita mau cari faktor penghubungnya? Caranya adalah, cuba kasih besar dulu supaya kamu nampak. Okey. Caranya ialah, tiga faktor penghubungnya, faktor penghubung yang sempurnanya memang tiada sudahlah, 3 je lah. Tapi yang 12 ni bolehkah kita kasih pecah lagi? Boleh kalau kita guna faktor penghubungnya, iaitu, ni 12 ni cuba kasih kurung iaitu 3 kali 2, 6. Lepas tu kali 2 lagi, dia dapat 12. Betul. Yang 12 ni kita kasih pecah, dia jadi 3 kali 2 kali 2. So, sekarang bila kamu sudah nampak macam ni, kamu apa boleh buat? Kamu akan boleh buat, kasih ganding dia duduk, kasih berpasangan. Iaitu, kita boleh tulis secara berpasangan. 3 ni kali 2. Lepas tu yang 3 satu lagi tu akan kali 2. Dia macam berpasangan macam ni. Cikgu kasih, yang cikgu ajar kamu dekat dalam part 1 tu kan, yang kemarin hari Isnin. Okey. Nampakkah? Bila sudah berpasangan macam tu kan? Okey, dia sudah berpasangan macam ni. Okey. 3 kali 2 darab 3 kali 2. Kita kasih gabung, kasih berpasang. So, kita akan dapat apa? 3 kali 2 dapat berapa? 3 kali 2 dapat 6. Lepas tu yang 3 kali 2 yang satu ni lagi, dia akan dapat 6 juga.
Bila sudah dikali 6 kali 6 macam tu, kan cikgu cakap matlamat kita kan mau kasih sama dia. Macam di atas ni, bila dia sama, boleh so kamu tulis jawapan akhirnya, iaitu 6. Macam tu je. Okey. Sekarang, kita cuba tengok kalau nombor itu punca nombor pecahan. Samakah kalau nombor pecahan? Ataupun berbeza? Okey. Dia mau tengok. Okey, so ini cikgu kasih naik sikit supaya kamu nampak. Cikgu letak sini ya. Okey, ini cikgu delete. Okey, nombor ni. Pecahan ni. Macam mana kita mau selesaikan? Dia sama aja konsepnya macam ni. Sebab dia punya nombor di dalam sama. So, apa kamu buat? Kamu pun kasih gabung dalam satu rumah yang sama. Macam ni. Copy. Cikgu copy ni sebab. Okey. Sorry. 4 1/2 mesti dia duduk dalam rumah-rumah yang sama, semuanya darab dengan yang ini. Nombor ni balik. Macam tu. Kena darab dia balik dirinya. So yang ini tiada sudahlah, padam. Bila dia sudah duduk dalam satu rumah-rumah yang sama, kamu boleh buat apa? Macam ni lah konsepnya tadi, yang A ni. Konsepnya akan jadi, cikgu delete. Okey, kamu akan pilih salah satu je nombor di dalam ni. Sebab dia sama kan, so jawapan akhirnya akan jadi, tak boleh pula pastor. 4 1/2. Okey. 4 1/2. Okey. Copy. Okey, jawapannya itu akan jadi punca kuasa itu kita akan buang. Coba, sorry. Copy. Paste. Ini je jawapan akhirnya. Okey, sekarang sudah settle. Kita pergi menghitung penyelesaian masalah SP yang ketiga. Okey, SP yang ketiga. Contoh soalan dan penyelesaiannya. Okey, yang ini kalau kamu sudah mahir dekat yang menganggar tadi itu, jadi yang ini jadi senang sudah ya. Macam mana kita mau selesaikan masalah yang melibatkan kuasa 2 ni? Okey. So, ini adalah TP4. Senang saja. Ada 3 step. Macam yang menganggar tadi tu kan? Yang ni menganggar. 3 step. 1, step 2, step 3. So, kita pilih. Kita tidak perlu pilih sampai 2 nombor ya untuk soalan ni. Sebab yang ini, dia sudah bagi kita, katakan diberi 8.3 kuasa 2 sama dengan 68.89. So, nyatakan nilai bagi 830. Ini lebih kurang sama ni, 8.3. Ini dia tukar jadi nombor bulat, iaitu dalam keadaan ratus. 830 kuasa 2. Jadi, caranya senang saja. Pertama sekali, okey, ada 3 step ni kan. Step pertama, kamu kena pilih satu nombor kuasa 2 sempurna yang paling hampir. Okey, jadi ini yang pertama. Cikgu kasih warna. Okey. Iaitu kita tulis soalannya 830 kuasa 2. Jadi step yang pertama, pilih nombor yang paling hampir ini. Nombor yang paling hampir yang pertama iaitu 800 kuasa 2. Sebab kalau kamu pilih yang nombor pengapit yang kedua itu adalah 900. Jadi mana yang lagi dekat dengan 830? Ialah 800 ke 900? Mestilah 800. Okey. Lepas tu, step yang kedua, hitung nilai nombor kuasa 2 yang menghampiri tadi. Ini, kamu tekan kalkulator, 800 kuasa 2, kamu akan dapat 640,000. 640,000. Cikgu kasih pink. Baru kamu pergi step yang ketiga, kita tukarkan maklumat yang diberi mengikut digit dekat step 2 tadi. Maklumat yang diberi adalah ini. Ini maklumat yang diberi. Okey, cikgu kasih gray. Okey, maklumat diberi 8.3 kuasa 2 sama dengan 68.89. Sekarang kita bandingkan 830 kuasa 2 pula akan jadi
Okey, ini kan digitnya dalam keadaan ratus ribu. So, 68.89 ni kamu tukar dalam ratus ribu. Okey, digitnya sekarang dalam ratus ribu. Jadi, kamu pun tukarkan 68.89 tukar dia jadi ratus ribu, dia jadi 688,900. 688,900. Ini asalnya 68.89 kamu darab dengan 100.000. Sekejap, kita cek dulu betulkah tidak. Dapatkah jawapannya ataupun tidak. Manakah kalkulator cikgu? Okey. 68.89 darab dengan 100.000. Oh, sorry. Bukan 100.000 ya. 6.68. Okey ya, cikgu buat pembetulan. So, sekarang 832.000. So, kita angkarkan nombor yang pengapit paling dekat dengan dia 830 kuasa 2. Nombor pengapit paling hampir 800 kuasa 2. Kita tekan kalkulator berapa nilainya adalah 640.000. So, okey, nombor yang paling menghampirinya adalah kita ambil nombor ni 68.89. Kita akan darab dengan 10.000. Okey. So, jawapan akhirnya 830. Kamu akan dapat 688.900. 688.900. Okey, kita tengok soalan yang kedua. 1.23 kuasa 2 sama dengan 1.5129. Ini maklumat diberi. So, kamu diminta nyatakan nilai bagi 123 kuasa 2. 123 kuasa 2. Berapa dia punya nilai. Okey. So, sekarang ni pertama kamu kena buat anggaran. Pilih satu nombor kuasa 2 sempurna yang paling hampir kepada titik perpuluhan, kepada nombor tersebutlah. So, kita ambil nombor soalan tu 1, 2, 3 kuasa 2 sama menghampiri. Ini simbol macam ombak-ombak ni adalah simbol menghampiri. Okey, paling hampir adalah 100. Okey, ini adalah nombor kuasa 2 sempurna yang paling hampir dengan nombor soalan ni. Jadi kamu cari 100 kuasa 2 ni dia menghampiri nilainya sama dengan 10.000. Jadi kamu boleh tulis step ketiga, jawapannya adalah 1.23 kuasa 2 sama dengan, okey, ini kan dia punya dibagi maklumat yang dibagi iaitu 1.5129. Kamu convertkan ini dengan cara darabkan dengan 10.000 ya. So, kamu dapat 15.129. Okey, agak sedikit susah ya. Ini TP4. Kamu cuba je buat ya, yang di bahagian nanti juga buat tutorialnya juga penyelesaiannya. So, kita pergi yang terakhir iaitu macam mana kita mau selesaikan masalah yang melibatkan punca kuasa dengan kuasa 2. Dia bergabung. So, ada dua soalan di sini. Soalan A dengan soalan B. Jadi, kita tengok soalan A dulu. Soalan A, dia hanya melibatkan pemberian maklumat. Okay, macam yang tadi soalan sebelum ni, dibagi maklumat dan kamu disuruh hitung nilai ni. Jadi, caranya, pertama sekali, okey, kita sambung aja. Step 1, kenal pasti nombor yang paling menghampiri soalan. So, soalannya yang ini. Punca kuasa 1.7 tambah punca kuasa 1.700. Kemudian kamu banding dan tukarkan nilai mengikut maklumat diberi. Maklumat diberi yang ini, yang cikgu highlight kuning ni 1 dengan yang 13.04 kuasa 2 sama dengan 170. Okey, lepas tu barulah kamu step yang ketiga, selesaikan soalan itu berdasarkan jawapan yang kamu jumpa, yang kamu dapat dekat step yang kedua ni. Mengikut soalan tu lah, dia ditambahkah, ditolakkah. So, sekarang kita tengok step 1. Kita tengok satu-satu lah. Kita selesaikan satu-satu dulu. Ini punca 1.7 ni berada di mana? Kita anggar dulu. Kita kenal pasti nombor paling menghampiri. So, dia berada di antara 1.3 dan 1.4. Maka, 1.7 ini step yang kedua. 1.7 ini sebenarnya punca kuasa 1.7 ini menghampiri
1.304 yang ini tadi. 1.304. Okey. Okey, sekarang ini kita tengok punca kuasa 1700 berada di mana? Berada di 40 dengan 41. Jadi 40 maka punca kuasa 1700 ni sama dengan 41.12 yang ini tadi. Okey, 41.12. Okey, kalau tadi tu mungkin agak kamu susah nak faham, sekarang ni kita pakai cara yang paling senang lah, iaitu kita just tekan calculator je. Okey, bila kamu sudah identify 1.3 dengan 1.4 dia duduk di mana, so jawapannya 1.3, 1.4, of course yang warna kuning ni. Okey, 170 dia di situ. Jadi, kamu tekan calculator, punca kuasa 1.7, kamu dapat 1.304 dan something kan? Tapi kamu just follow titik perpuluhan di sini ya. Okey, ada berapa nombor dekat sini. So itu je kamu ambil dan kemudian punca kuasa 1700 berada di antara 40 dengan 41. Okey, jadi macam mana kamu tahu 40 41? Kamu tekan je ni calculator, punca kuasa 17,000 ni kamu dapat 41 point something titik-titik tu 41.23105. Jadi dia berada di antara 40 dengan 41. Jadi punca kuasa 1700 ni dia merujuk kepada maklumat ini yang warna pink ni. So kamu just ikut calculator 41.2. Di sini 4.12 kuasa 2 kan. So kita ikut calculator 41.2. Kita ikut nombor tu je. Jadi baru kamu pergi step 3 selesaikan soalan berdasarkan step yang kedua tadi. Ambil soalan ni, tulis balik. Iaitu punca kuasa 1.7 tambah dengan punca kuasa 1700 sama dengan 1.7 kita dapat yang kuning ni 1.304 tambah yang purple ni punca kuasa 1700 41.2. So kamu tekan calculator, kamu dapatlah jawapan akhirnya 42.504. Okey. Kita pergi soalan yang terakhir sekali. Okey, cikgu buat dekat slide yang baru supaya dia nampak. Okey, sekarang ni nilaikan. Kalau nilaikan, pertama sekali kamu cari dulu punca ni. Punca ni sama dengan 31/16 ni kamu tukarkan dia menjadi pecahan tak wajar. So, cikgu tekan sini. Macam mana mau cari pecahan yang tak wajarnya ni? Caranya senang saja. Okey, kalau cikgu kasih tunjuk calculator cikgu. Okey, 3 darab 16 tambah 1. Okey, 3 darab 16 dapat 48. Baru kamu tambah 1. Dapat 49. Jadi kita tukarkan dari pecahan tak wajar 49 tu tadi akan duduk di atas dan di bawah tu maintain jadi 16. Barulah kamu tolak dengan nombor ini. Nombor ni pecahan bercampur juga kan. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena tukarkan juga nombor pecahan bercampur ni menjadi pecahan tak wajar. Caranya macam tadilah. 1 darab 2 tambah 1. 1 darab 2, 2 tambah 1. So di atasnya akan jadi 3. So di bawah tu jadi 2. Okey, sekarang ni bila sudah kamu nampak dia sudah settle kan macam tu. Dia sudah jadi pecahan tak wajar kan? Kamu pun selesaikan. Okey, macam mana kamu selesaikan? You just tekan calculator, cari punca kuasa 49. 49 sama dengan punca kuasa 49. Kalau tekan calculator, punca tu sudah hilang lah maksudnya. So, yang tinggal ini, yang di atas ni akan jadi 7. Okey, punca kuasa 49, 7. Punca kuasa 16, 4. Okey, settle sudah tu, baru kamu cari pula yang ini. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, kita mau kasih buang dia punya punca dengan kuasa 2 ni. Okey, kamu tekan calculator, 3 kuasa 2, kamu akan dapat, tekan satu-satu 3 kali 3, 9. 2 kuasa 2, 2 kuasa 2 akan jadi 4. Okey, sekarang sudah tidak ada punca, sudah tidak ada kuasa, apa yang tinggal? Nombor pecahan. Okey, nombor pecahan bila operasinya tolak, kamu kena make sure di bawahnya ni penyebutnya ni sama. So, memandangkan soalan ni penyebutnya kebetulan sama.
So, senanglah kerja kamu. Kamu just tolak nilai yang di atas itu. Bila kamu tolak di atas tu 7 tolak 9, kamu akan dapat negatif. Sebab ini kecil kan, ini besar. So, dia dapat negatif. Okay. Kamu akan dapat negatif dalam pecahan yang di atas tu akan jadi 7 tolak 9 dapat negatif 2. Yang di bawah tu maintain sahaja sebagai nombor 4. Okey, jap cikgu si besar dulu ni supaya kamu nampak. Okey, kemudian yang terakhir, kenapa ada yang terakhir? Sebabnya pecahan ni boleh dipermudahkan. Bila kamu permudahkan, dia jadi apa? Okey, dia akan jadi 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. So, jawapan akhirnya dalam keadaan yang paling ringkas sekali mesti kamu bagi, ya. Tidak boleh kasih tinggal dia dalam keadaan yang masih boleh dipermudahkan sebab dia nanti kamu tidak dapat jawab markah penuh lah. Okey, so sekarang sudah settle semuanya. Cikgu harap slide ni dapat membantu kamu menyelesaikan soalan latihan yang cikgu berikan di dalam Google Link. So, Google Link tu kamu kena jawab di buku dulu, baru kamu snap dan baru kamu buka link dan kamu upload lah satu-satu. Jangan lupa tulis nama kamu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.